Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dirahmati Allah, pimpinan masyarakat, pimpinan taman, pimpinan masjid, tuan pimpinan surau, tuan pengerusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, barisan yang tuan kuasa, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, ahli jemaah, sahabat-sahabat saya yang dikasihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia rahmatnya yang tiada terhingga, merasakan kesyukuran dalam hati kita. Dia memang sifat orang beriman ni, dia wa qalban mafhuman bisyukri, hati yang segar, yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa hati itu teringat pada Allah. Alhamdulillah, syukur ya Allah atas kurniaan-Mu ya Allah. Itulah hati orang yang beriman. Sahabat-sahabat saya yang dikasihi, kita sambung kitab Syama'il Muhammadiyah kita. Pada siri yang lepas, rambut Rasulullah SAW. Tujuan kita meninjau kepribadian Rasulullah SAW ini, tujuannya ialah kita nak merasakan kecintaan kita kepada Allah SWT. Hadis yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu itu, Nabi kata, sehingga aku ini dicintainya, dikasihinya melebihi kasih kepada anaknya, kepada bapaknya, dan kepada manusia seluruhnya. Keimanan kita tu ialah salah satunya kasih pada Rasulullah. Macam mana kita nak kasih pada Rasulullah SAW? Tentulah dengan mengenali kepribadian Rasulullah SAW yang sangat mulia itu. Itulah kita belajar kitab kita ini. Kesemua sekali kepribadian Rasulullah, kita masuk bahagian rambut. Rambut Rasulullah ni yang kita dah baca ada 3 hadis. Rambut dia ada yang setengah telinga, ada yang lepas cuping telinga, ada yang lepas cuping telinga ni sampai ke bahu, ada yang tak sampai ke bahu, mencecah bahu maksudnya. Tu yang lepas lah tuan. Apa dah kita tahu rambut Rasulullah ni, kita nak buat apa kan? Pertamanya kita kenal lah di Rasulullah tu fizikal dia, rambut dia kan. Keduanya, kalau kita nak ikut sunnah Rasulullah pun boleh lah kan. Rambut ikut Rasulullah ni, tapi kita kena faham betul-betul sebabnya nak ikut sangat Rasulullah, panjang rambut Rasulullah, panjang lebih pada had pula. Ni kita tengok
sampai akhir ni barulah kita buat kesimpulan macam mana rambut Rasulullah ni. Okay. Tersambung tafsir hadis yang lepas. Dalam hadis di atas digambarkan bahawa rambut Nabi SAW sebagai rambut jummah yang mencecah bahagian bawah 2 cuping telinga. Dalam hadis ini, dalam hadis sebelum ini, dalam bab 1 dan 3 daripada sahabat yang sama, iaitu Al-Bara', dinyatakan bahawa rambut jummah baginda tebal dari atas kepala hingga ke bahagian bawah cuping telinganya. Disebut jummah, jummah. Dalam hadis ni ada sebut jummah. Jummah ni maksudnya rambut Nabi tu lebih daripada cuping telinga, tenggelamlah telinga ni. Tu jummah. Dan jummah ni juga dia dari atas ni dia tebal, bawah ni bawah lepas cuping telinga tu dia agak nipis ujung-ujung. Sebagaimana kita terangkan tadi, maksud jummah ialah keadaan rambut yang panjang hingga mencecah bahu. Jadi apa yang ingin dinyatakan oleh Bara' ialah rambut Nabi SAW mencecah 2 bahu yang dipanggil dengan istilah al-jummah. Dia kalau rambut ni lepas di telinga, limah boleh panggil, limah. Limah ada 3 istilah, limah, jummah, wafrah. Kalau limah dia kata lebih daripada 2 telinga, sama dengan jummah lebih daripada cuping telinga. Cuma beza dia limah dengan jummah ni, yang limah ni lebih daripada telinga tapi tak sampai ke bahu. Yang jummah ni lebih tak cuping telinga sampai mencecah bahu. Tu beza dia. Begitu juga dengan wafrah. Wafrah ni rambut panjang tapi tidak sampai ke bahu. Ada satu istilah lagi. Keadaannya adalah tebal kawasan kepala hingga ke kawasan bertentangan dengan bawah cuping telinga. Iaitu tempat dipakaikan anting-anting bagi wanita. Manakala bahagian bawah cuping telinga hingga yang mencecah bahu keadaannya nipis sahaja, tidak tebal. Faham tak tuan? Daripada atas ni tebal. Atas telinga tebal. Bawah bertelinga mula nipis sampai ke belakang ni. Rambut Rasulullah. Setakat ni lah. Kemudian kita akan baca hadis seterusnya. Cara Nabi membelah rambut. Terlajak lah. Ada sebelum lagi. Sifat rambut Nabi. Satu masa nanti yang belah rambut tu akan dibagi tahu. An Qatadah qala qultu li Anas radhiyallahu an kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun bil ja'di wala bis sabti kana yablughu sya'ruhu syamhata udhunai. Maksud dia tuan-tuan, diriwayatkan daripada Qatadah menceritakan, aku telah bertanya Anas radhiyallahu an bagaimana keadaan rambut Rasulullah SAW. Beliau menjawab, sebab apa tanya Anas? Qatadah ni sahabat Nabi juga. Sebab apa tanya Anas? Anas memang duduk dengan Nabi. Dia sentiasa mengiringi Nabi, daripada kecil lagi. Bagaimana keadaan rambut Rasulullah SAW? Beliau menjawab, rambut baginda tidaklah terlalu kerinting dan tidak juga terlalu lurus, yakni pertengahan antara keduanya. Panjang rambut baginda mencecah hingga bawah cuping telinganya, yakni tempat dipakaikan anting-anting. Tambahan lah tuan-tuan, tambahan hadis.
Benda yang sama cerita, maknanya bawah pada cuping telinga ni, nak rambut Nabi ni sampai ke bawah ni. Tapi di sini ada cerita lain, iaitu cerita sifat rambut Nabi. Sifat rambut Nabi SAW tidak terlalu kerinting dan tidak pula terlalu lurus. Ni dulu kita dah jumpa dah yang ni. Tuan-tuan dibayangkan tak tuan? Tengok rambut saya macam mana? Sama tak rambut Nabi? Tak sama, sebab rambut saya lurus je. Ada orang rambut kerinting, lebih kerintingnya lebih. Kerinting banyak jenis kerinting kan. Ada kerinting macam orang Afrika tu, ada kerinting macam rambut orang Melayu kan. Jadi Nabi ni rambut dia tak kerinting sangat. Tapi tak lurus sangat. Boleh bayangkan kot. Dia macam berombak sikit kan. Macam ada berombak-berombak sikit. Cantiklah rambut orang berombak ni, cantiklah. Kita panggil rambut ikan mayang lah kan. Tapi bukan yang banyak sangat kerinting dia. Dia berombak. Dia tak kerinting sangat, tak lurus sangat. Mana berombak lah rambut Nabi tu kan. Hadis di atas turut menjelaskan kadar panjang rambut Nabi, iaitu hingga mencecah bahagian bawah cuping telinga. Ini adalah satu lagi kadar rambut Nabi SAW. Tuan-tuan, mana kalau sebut rambut Nabi ni, ni telinga ni tertutup lah, tertutup telinga, tertutup. Dah kata ada yang separuh telinga, nisfu uzunain, ada masa separuh telinga, mungkin ikut masa kot. Ada masa gunting pendek sikit atas separuh telinga, ada penuh ada yang sampai bawah telinga, masa dah panjang kan. Ada sampai mencecah bau, ada tak sampai cecah bau. Ikut masa lah. Kalau panjang-panjang sangat, gunting sikit kan, gunting sikit tak cecah lah bau. Tapi kalau nak ikut Nabi, rambut panjang jangan sampai lebih bau. Kalau kata aku panjang ni ikut Nabi ni, tak. Kalau lebih pada bahu, panjang lebih tu, bukan itu ikut style sendirilah kan. Ikut apa, gondrong lah kan, ikut siapa tak tahulah. Apabila kita menghimpunkan semua keadaan rambut Nabi dalam hadis dan hadis-hadis sebelumnya, kita akan melihat rambut baginda ada kalanya digambarkan sampai ke tengah telinga saja, ada kalanya digambarkan hingga ke bawah cuping telinga, dan ada kalanya melebihi cuping telinga, iaitu berada di tengah-tengah antara telinga dan bahu. Saya dah bagi tahu tuan. Malah ada hadis yang dengan terang menyebut bahawa rambut baginda pernah mencecah hingga bau. Mencecah aja, bukan lebih bau iaitu hadis Al-Bara sebelum ini yang menceritakan baginda memiliki rambut yang mencecah kedua bahunya. Rujuk kembali hadis bab 1 dan 4. Semua gambaran yang diberikan oleh para sahabat tentang kepanjangan rambut Nabi SAW itu tidaklah bercanggah antara satu sama lain, akan tetapi merujuk pada waktu yang berbeza. Saya bagi tahu dah tadi kan. Mungkin Nabi dia gunting, ada panjang sangat gunting kan. Yang pendek sikit tu sebab dah gunting, yang panjang tu belum gunting lagi. Pada masa Nabi tidak memotong rambut, maka rambut baginda terbiar panjang hingga ke bahu, masih tak potong. Adapun apabila baginda telah mengguntingnya, maka rambut baginda setakat cuping telinga sahaja. Ada juga ulama yang memberi huraian yang berbeza daripada kesimpulan di atas dalam menghimpun semua hadis yang menceritakan tentang kepanjangan rambut Nabi SAW tadi. Hadis-hadis tadi bukan merujuk kepada waktu yang berbeza, tapi merujuk kepada posisi yang dilihat oleh para sahabat pada rambut baginda. Okey. Satu pendapat kata ikut masa. Ada masa panjang Nabi tak gunting, panjang mencecah bau. Ada masa Nabi gunting lebih pendek sikit, tak mencecah bau. Tapi ada yang menghuraikan
Panjang pendek rambut Nabi nampak separuh telinga, nampak bawah cuping telinga, ada tak mencecah bau. Tengok pada posisi, tengok belah kanan lain, tengok belah kiri lain, tengok belakang lain. Okey, tuan-tuan. Antaranya qadi Iyad yang menjelaskan untuk menghimpunkan semua riwayat tadi, maka disimpulkan rambut Nabi SAW jika dilihat dari sebelah telinga, maka panjangnya mencecah cuping telinga bawah, iaitu kawasan antara dua telinga dan bahunya. Adapun jika dilihat dari arah belakang, panjangnya mencecah dua bahu baginda. Faham tuan-tuan kan? Tengok daripada belah kanan atau belah kiri, nampak bawah cuping telinga. Tengok ke belakang, mencecah bahu. Okey. Tidak ada riwayat yang menceritakan bahawa rambut Nabi yang panjang melebihi bahu. Ni nak kena faham. Ni ayat ni. Tidak ada riwayat yang menceritakan bahawa rambut Nabi SAW panjang melebihi bahu. Inilah ni yang saya sebut tadi. Tak ada lebih bahu. Kan? Kalau kita nak ikut sunnah, rambut kita nak panjang, dia ada beberapa perkara yang perlu diambil perhatian tuan-tuan. Makna jangan lebih pada bahu. Dan rambut Nabi ni bawah cuping telinga, kan? Tapi rambut Nabi ni terurus. Dia meminyaki rambutnya, meletak minyak wangi lagi, kan? Jangan nak ikut panjangnya saja. Lepas tu ikut suka hatilah, merebang-rebang sana, merebang sini. Jadi itu tak berapa sunnah, kan? Nabi ni dia meminyakkan rambutnya, menyisir rambutnya. Sikat rambut pun ada, tak minyak wangi pun ada, belah tengah pun ada, lagi basuh rambut pun ada, kan? Tu. Lepas tu sini ni tidak maknanya tak ada riwayat yang cerita rambut Nabi lebih pada bahu, kan? Kita ni, kita nak ikut Nabi ni, kalau kita ikhlas dan nak ikut, tak apalah. Sebab kita berpandukan hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hebat ni tu hadis. Siapa yang menghidupkan sunnah aku, maka dia sayang kat aku. Termasuklah yang rambut ke, yang jenis fizikal Nabi pun masuk dalam hadis ni. Siapa yang menghidupkan sunnah aku, maka dia sayang kat aku. Siapa yang sayang kat aku, dia bersama aku dalam syurga. Yang ayat ujung tu cantik tu, nak syurga bersama Nabi tu, kan? Jadi kalau nak ikut betul-betul lah, kan? Menurut Imam Nawawi, hal ini kerana dua kemungkinan, iaitu sama ada had panjang rambut baginda hanya setakat itu, sama seperti rambut manusia lain yang ada had panjangnya tersendiri, atau menjadi kebiasaan baginda akan memotong rambut apabila melihatnya telah mencecah bau, supaya kembali berada di paras tengah telinga atau hujungnya saja. Dia paras telinga, bawah cuping tu dia sama lah, kan? Sama dengan bahu ni, sama sini dah, lebih kurang lah, kan? Ni Imam Nawawi yang menghuraikan, Nabi jaga. Maknanya panjang nak lebih bahu, Nabi gunting. Ni huraian Imam Nawawi. Habis dah tuan-tuan. Kita tengok tajuk lain sikit ni, tapi bab rambut. Dandanan rambut Nabi. Ni pun saya jarang berlaku lah pada kita. Jarang berlaku pada kita. Kita tengok apa cerita. Hadis yang ke-27. An Ummi Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha qalat, qadima Rasulullah SAW Makkah qadamatan walahu arba'u ghadair. Maksudnya diriwayatkan daripada Ummu Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha.
Ummu Hani tuan kontroversi sekejap baru ni. Uh, saya tak payahlah sebut kan, tapi benda tu dinafilah oleh ahli ulama. Maknanya cinta pertama Rasulullah pada Ummu Hani, Ummu Hani menolak cinta Rasulullah, tak timbul lah situ kan. Ummu Hani kalau kita nak tahu, Ummu Hani ni sepupu Nabi. An Ummu Hani binti Abi Talib. Yalah. Kan Nabi bila mak dia wafat, dia duduk dengan atuk dia Abdul Muttalib. Umur 6 tahun, 8 tahun Abu Talib wafat. Nabi duduk dengan Abu Talib kan. Abu Talib ni anak ramai. Ramai. Sayyidina Ali pun anak dia. Ali bin Abi Talib. Yang hebat-hebat pun ramai. Siapa ni? Dah termasuklah Ummu Hani ni. Jadi Rasulullah ni dah kenal daripada kecil lagi lah sepupu dia. Dan dia memang duduk dengan Sayyidina Ali pun. Sayyidina Ali. Duduk dengan Abu Talib pun. Abu Talib yang jaga dia. Ramai-ramai anak Abu Talib ni. Nabi dia paling sayang sekali. Nabi ni siapa pun sayang kat dia kan. Cuma Abu Talib ni dia tak masuk Islam dalam sejarah. Jadi Ummu Hani kata Rasulullah SAW pernah sekali tiba di Makkah dalam keadaan rambutnya didandan menjadi 4 dandanan kan. Mekah ni bila Nabi dah sampai ke Madinah, dah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, janjian Hudaybiyah apa, Nabi 7 Hijrah Nabi pergi menakluki Mekah balik. 7 tahun Nabi berada dalam di perantauan. Dia balik semula dengan tentera. Dia mengalahkan Mekah, tempat yang dia dihalau, yang diancam dulu kan. Ahli sejarah kata cepat tuan. 7 tahun. Sebab Quraisy ni pengaruh dia besar di Mekah, di tanah Arab tu kan. Nabi duduk Madinah 7 tahun, bawa tentera tentera Islam menawar Mekah. Masa ni lah Ummu Hani nampak ni Nabi balik ke Mekah, Ummu Hani duduk kat Mekah lagi kan. Dia kata Nabi ni mendandan rambut. Dandan ni macam mana tu orang dandan? 4 dandanan. Dia tengok rambut biasanya orang Afrika kan, dia jalin. Jadi ada kan 1, 2, 3 jalin, 3 jalin 4. Nabi buat gitu 4 dandanan. Menjalin rambut macam orang, maaf, orang negro jalin rambut tu kan. Jadi hadis ni memang sahih, memang ada Nabi buat. Pertama, kalimah ghadair dalam hadis di atas sama makna dengan az-zawaid, yang bermaksud rambut yang ditenun atau didandan, iaitu dijalinkan antara satu sama lain. Sini ada sebut tuan. Nampak kemas sebenarnya, nampak kemas kan. Cuma kita kalau tengok orang lelaki buat macam pelik lah kan. Hadis di atas menunjukkan bahawa mendandan rambut adalah harus bagi lelaki dan tidak khusus bagi wanita sahaja. Namun hendaklah diambil kira adat setempat. Kalau nak tanya hukum, memang boleh mendandan rambut. Kalau kita nak dandan pun boleh. Sebab Nabi ada buat dan sunnah lah kan, sunnah. Tapi di sini dia kata, tengoklah keadaan setempat. Cuba saya datang maghrib nak mengajar sini, saya tak pakai kopiah, saya jalin rambut. Tuan tengok atas bawah apa hal ustaz ni kan.
Jadi tu dia kata tengoklah pada penerimaan adat setempat, dia panggil uruf. Uruf kan. Macam kita duk cerita rambut panjang ni kan. Zaman 60-an, 70-an tak apa. 60-an, 50-an dulu, kalau ada dalam kampung tu orang rambut panjang, memang orang kampung macam pelik kan. Macam kalau orang kampung saya, dia kata, mu ingat mu kebal, dia kata. Kan, mu ingat mu kebal, kau rambut panjang dulu kan. Sebab apa? Rambut panjang ni kalau kita nak tengok, kalau ada pertunjukan orang nak kahwin ke apa, tunjukan silat lah, silat pulut tu, dia ada tempat main gendang, pak kepung, ada tiup sunai, atas meja ada gerai tu, duduk ramai-ramai situ, ada lah yang bersilat. Lepas tu atas gerai tu ada orang tua-tua rambut panjang. Ada panjang. Kita marah rambut panjang, dia orang tua rambut panjang. Tu biasanya dia jenis kebal-kebal tu, orang-orang silat, orang apa dia kebal. Tak tahulah. Saya pun tak ada belajar nak kebal rambut panjang, tapi itulah di antaranya kan. Jadi kalau rambut panjang, kalau jadi imam takut orang lari kan. Maka itu dia panggil uruf. Dalam hadis kata al-adah muhakkamah. Adat tu pun satu hukum. Satu hukum. Betul lah. Kalau saya pernah sekali, saya tinggal satu bangunan dengan pesyarah saya, tapi kawasan orang Melayu. Pesyarah tu Arab kan. Saya kalau dia jadi imam, saya sukalah sebab dia guru Quran saya. Dia orang Palestin. Memang dia wakil Palestin pun, tapi dia jadi pensyarah bahagian Quran. Kalau ada dia, saya tolak dia je dah. Tapi ada masa orang tua-tua ni ditolak saya. Dia kenapa tu ada syekh tu ada? Dia tunjuk kat kepala. Dia tak pakai songkok. Tak pakai songkok je pun, tak pakai kopiah je. Tak adalah masalah sangat. Kan? Pakai kopiah ni pun al-adah muhakkamah, kebiasaan yang menjadi hukum. Kopiah. Kan? Nabi pakai tak kopiah tuan-tuan? Hukum pakai kopiah. Sebab apa? Budak-budak muda ni, banyak yang jenis muda-muda ni, dia kata mana ada sunnah ni. Tak payahlah semayang pakai kopiah ke apa. Kan? Sebenarnya apa sebenarnya hukum kopiah ni? Okey, dalam kitab kita ni suatu masa kita akan jumpa. Kan? Panjang kitab kita ni tuan. Tak tahulah jumpa bila. Ada masa Nabi pakai kopiah. Ada masa Nabi pakai serban. Ada masa Nabi pakai kopiah di atasnya serban. Ada masa Nabi pakai serban saja. Masa dia masuk Mekah, kemenangan masa pembukaan Mekah, Nabi berjalan menuju ke Kaabah dengan berserban hitam. Kan? Ada. Jadi dia adalah sunnah Nabi, tapi sunnah tu sunnah yang bukan tasyri'iyah, bukan sunnah ibadat, sunnah yang kebiasaan Nabi pakai. Tapi dalam hadis yang saya baca tadi, kalau kita ikut yang kebiasaan Nabi pun sebab kita nak tiru Nabi, sebab kita cintakan Nabi, sayangkan Nabi, pun Nabi nak ajak masuk syurga sama dengan dia. Maka baguslah pakai, boleh tak pakai, kan? Tapi dia bukan satu ketetapan pakai kopiah adalah sunat, pakai serban adalah sunat. Dia bukan satu ketetapan gitu. Kita pakai itu, kalau kita nak mengikut Nabi, tu jadi sunat gitu. Dia bukan ketetapan sunat daripada awal, kan? Lepas tu kopiah ni adalah menjadi kebiasaan pakaian orang-orang alim, orang-orang baik
ya, di kebanyakan negeri. Kalau kita tengok Yusuf Qaradawi pun pakai kopiah, pakai serban. Alim ulama kan, di kebanyakan negeri. Tapi ada juga negeri yang kalau tak pakai kopiah tak kisah pun. Macam yang kita pergi Mekah, kita akan jumpa orang mazhab Maliki kan. Dia tak pakai apa pun kan, tak pakai kopiah ni sebab negeri dia tidak ada macam tu. Tapi kebanyakan negeri kopiah ni ya, adalah pakaian yang baik, pakaian orang yang baik-baik. Maka dia menjadi al-adah muhakkamah. Adat itu merupakan satu hukum. Jadi baguslah pakai kan, baguslah pakai. Dan ada satu zaman siapa tak pakai kopiah tak diterima nak jadi saksi ataupun wali. Sebab apa? Sebab kebiasaan negeri tu begitu. Kalau orang tak pakai ni, dia macam bukan orang baik-baik. Yang pakai-pakai ni pakai yang orang baik-baik, pakai kopiah, pakai serban ni. Macam tu kan. Dalam semayang kita pakai kopiah. Satu, kita nak ambil yang kebiasaan Nabi tu kan, sunnah tu di luar bukan kira semayang, di luar semayang dan dalam semayang bolehlah ikut kan. Tapi satu lagi, kita ni nak jaga rambut kita ni, nak jaga rambut. Nabi ni biasanya meletakkan sesuatu atas kepala dia kan. Dalam semayang ni kita nak jaga rambut supaya tidak berjuntai-juntaian di atas dahi kita. Sebabnya kalau kita semayang masa sujud tak boleh berlapik dahi saja. Yang dua lutut, dua kaki, dua tapak tangan tak apa berlapik, dahi saja. Syarat dia hendaklah sebahagian dahi itu tidak berlapik kena rantai. Syarat dia. Tapi yang bagusnya ke semua dahi ni lah, yang bertepatan dengan rantai tu kena rantai kan. Kadang macam-macam tengok macam tertutup semua je kan. Itu tak faham fiqh tu kan. Dia semayang ni, dia ambil tak pakai kopiah, rambut dia panjang. Bila dia sujud tu, rambut dia ni penuh atas dahi ni. Kalau penuh, tak ada langsung yang kena lantai, batal. Dia kena syarat dia sebahagian. Kalau sebelah sini ada sikit, sebelah sini sikit ni kena dahi kena lantai, sah dah kan. Senangnya pakai je kopiah, tak ada rambut atas dahi ni, senang kan. Tak ada syak awak sangka, syak ragu-ragu lagi. Tu maksudnya tuan-tuan kan. Jadi kita ni tadi al-adah muhakkamah tadi kat mana? Pasal dandan rambut tadi kan. Tapi dandan rambut ni kalau kita buat kan tak sesuai, tak payah buat dah. Saya datang tak pakai kopiah, saya dandan rambut, saya nak mengajar orang tengok. Tak payah buat lah. Sebabnya al-adah muhakkamah, kebiasaan suatu tempat itu merupakan hukum. Hari itu cerita rambut panjang kan, cerita rambut panjang. Zaman tu nak masuk 70-an tu dah mula orang nak panjang sikit rambut tuan. Orang kampung tengok kan, kepelikan orang luar datang rambut panjang kan. Jadi itulah maknanya kalau masyarakat setempat tak terima, dia tak payah nak pandai-pandai nak tunjuk aku ni tahu hukum kan. Masyarakat tak terima. Sebagian ulama menegaskan Nabi SAW melakukannya mungkin kerana untuk menjaga rambut baginda daripada debu, kerana pada ketika itu baginda dalam musafir. Cerita Nabi jalin rambut sampai 4 jalinan ni, ulama membuat huraian di sini. Dia kata sebab nak mengelak
rambut Nabi ni terkena debu. Terkena debu. Kalau jalin tu macam kemas sikit lah. Kalau merebang-rebang terlepas, tuan-tuan, nampak macam kotor lah, abuk kan. Kita sekarang kita tak tu sangat sebab kita duduk dalam kereta, kita pakai aircon, tutup semua cermin. Kalau musim panas zaman dulu, kita berjalan kaki, naik basikal, naik motosikal, kat jalan ni banyak debu, memang terasa tuan debu ni. Sila tuan-tuan, tuan bila azan dulu, saya sambung sikit lagi.
Uh, jadi tuan-tuan, hadis yang lepas ni tentang Nabi menjani rambut. Boleh jani rambut, tapi kalau tak sesuai dalam masyarakat, tinggalkan dulu lah. Okay. Hadis ke-28, An Anas radhiyallahu anna sya'r Rasulillah SAW kana ila ansabi uzunain. Maksudnya diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu bahawa rambut Rasulullah SAW sampai ke tengah-tengah dua telinganya. Saya sebut dah tu, sama dengan hadis yang sebelum ni. Seterusnya, hadis ini telah diulas sebelum ini. Sila rujuk kembali hadis 23. Okay. Hadis seterusnya tentang satu lagi, cara Nabi membelah rambut. Belah pula kan. Okay. Kita dengar hadis dia. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW kana yusdidu sya'arahu wa kana al-musyrikuna yafriquna ru'usahum wa kana ahlul kitabi yusdiluna ru'usahum wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitabi fima lam yu'mar fihi bisyai' summa faraqa Rasulullah SAW ra'sahu. Macam ni maksudnya tuan. Maksudnya diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abbas pakcik Nabi, Ibnu Abbas ni Abdullah bin Abbas lah, anak Nabi, periwayat ada yang terkenal. Radhiyallahu anhu, semoga meredai keduanya. Maknanya disebut sini Ibnu Abbas. Anak Abbas tu periwayat ada yang hebat, seorang yang sahabat yang hebat beragama Islam. Maka kita doa radhiyallahu anhu, tapi ada sekali Abbas ini disebut nama bapa dia sekali Abbas. Abbas pun masuk Islam. Dia pun periwayat hadis, banyak menolong Nabi dalam perkembangan Islam. Kita berdoa juga. Tu yang di anhuma tu. Biasa anhu. Ni anak, untuk anak dengan bapa sekali. Anhuma. Rasulullah SAW pada awalnya melepaskan rambut baginda. Orang-orang musyriki membelah dua rambut mereka, yakni menyisir rambut ke kiri dan ke kanan. Sedangkan ahli kitab melepaskan rambut mereka tanpa dibelah. Rasulullah SAW lebih suka mencontohi ahli kitab dalam perkara yang belum ada perintah tertentu tentangnya. Sebab itu baginda melepaskan rambutnya. Tapi kemudian baginda bertukar kepada membelah dua pula rambut baginda. Baik tuan-tuan. Melepas rambut ni maksudnya tak belah tak apa, rambut ni sampai atas dahi ni. Kan? Dia kata tiru ahli kitab. Kalau kita tengok cerita Rom lah, kita Rom tengok tentera dia, panglima dia, apa, tengok rambut dia memang dia penuh atas dahi ni. Dia rambut, kalau zaman tu zaman bita, rambut bita lah penuh. Dia lepas atas dahi ni. Rambut dulu ada satu filem cowboy, rambut Manolito. Manolito. Gitu lah. Nabi ikut tu lah. Pekat awal. Sebab apa? Sebab orang musyrikin ni dia belah. Dia belah. Belah maknanya belah tengah ni, belah tengah. Macam bintang filem zaman 70 ada belah tengah, macam minta baca belah tengah gitu. Kan? Belah tengah. Orang musyrikin. Jadi tak ada perintah lagi masa tu. Di awal Islam tu. Maka kalau tak ada nas, tak ada ayat Quran lagi mana-mana lagi ni, antara orang musyrikin Mekah yang sembah berhala tu dengan ahli kitab tu, ahli kitab ni sekurang-kurangnya dia ahli kitab lah, cuma dia sesat je. Kan, dia ubah kitab, tapi dia asalnya pengikut Nabi-Nabi juga. Nabi Musa, Nabi Isa, ada kitab Taurat, kitab Injil, Bible dan sebagainya. Kan, dia maknanya
asal daripada agama Hanif lah, kan. Jadi Nabi ikut yang tu dulu, ikut yang rambut lepas tu dulu. Sebabnya daripada ikut musyrikin baik ikut ahli kitab masa tu, kan. Masa itu masa belum Nabi sebelum kekuatan Islam tu, ikut yang mana ada dulu. Tu yang jadi Nabi lepas tu, kan. Sedangkan musyrik Mekah dia belah tengah rambut tu. Tapi akhirnya belah tengah juga. Akhirnya Nabi belah tengah juga. Tu insya-Allah nak tengok tu pada siri akan datang. Bila habis bab rambut ni, kita tahulah macam mana kita nak ikut sunnah Rasulullah ni, nak sikat macam mana, nak belah tengah macam mana, nak panjang macam mana. Nanti habis tajuk ni dulu tuan-tuan, kan. Tapi saya bagi tahu awal lah, akhirnya Nabi belah tengah juga. Yang dia pekat keriannya, kan, pekat keriannya. Jadi tuan-tuan, setakat tu dulu saya mohon ampun Allah Ta'ala dan minta maaf tuan-tuan jika ada kekurangan, kesilapan dan sebagainya. Apa yang baik datang Allah Ta'ala, apa yang mana kurang datang dari saya sendiri. Hakikat pada kedua-duanya kita tanggung majlis kita dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.